Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan. Bertemu sekali lagi kita dalam siri ulang kaji sejarah berfokus SPM, Petaling Utama. Saya, Cikgu Azila dari SMK Bandar Utama Damansara 3 akan membuat sedikit perkongsian dengan anda semua sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan SPM tidak lama lagi. Untuk makluman semua, program USB pertama ini merupakan usaha sama antara Jurulatih Utama Daerah Mata Pelajaran Sejarah dan Unit Sains Sosial Sektor Pembelajaran PPD Petaling Utama yang diterajui oleh Puan Norin binti Zakaria selaku Timbalan PPD Sektor Pembelajaran. Okay, ucapan terima kasih juga tak terhingga kepada Pengetua SMK Bandar Utama Damansara 3 iaitu Puan Hajah Ros binti Lizan kerana memberi peluang kepada cikgu untuk turut serta dalam program yang sangat bermanfaat ini. Okey, tanpa membuang masa, jom kita mulakan sesi ulang kaji kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan membuat ulang kaji bab terakhir sejarah KSSM tingkatan 4 iaitu bab 10 Pemasyuran Kemerdekaan dengan menfokuskan kepada subtopik 10.3 Detik Pemasyuran Kemerdekaan. Jadi dalam subtopik 10.3 ini kamu akan belajar dua perkara iaitu yang pertama upacara pemasyuran kemerdekaan pada malam 30 Ogos 1957 dan upacara sambutan kemerdekaan pada keesokan harinya iaitu pada 31 Ogos 1957. Okey. Upacara sambutan pemasyuran kemerdekaan negara merupakan detik yang sangat bersejarah buat negara kita. Permulaan sambutan diraikan pada malam 30 Ogos 1957 di Padang Kelab, Selangor. Jadi menjelang tengah malam 30 Ogos 1957, jalan sekitar Bandar Kuala Lumpur dipenuhi dengan kenderaan di atas jalannya. Jadi pada malam tersebut banyak lampu-lampu telah pun dipasang di sekeliling jalan sebagai tanda sokongan kepada kita punya pemerintah dalam berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan negara. Jadi pada malam itu suasana dia sangat meriah di mana kedai-kedai turut dibuka sehingga larut malam menunjukkan tanda sokongan mereka. Jadi di sini kamu boleh lihat ya pada skrin yang cikgu paparkan gambar pada malam tersebut. Walaupun kita tidak berada di sana tetapi kita dapat lihat dan merasai sendiri saat ketika detik bersejarah negara kita. Okey? Jadi pada hari ini cikgu akan bercerita dengan anda kronologi permulaan kepada detik bersejarah yang pertama iaitu upacara pemasyuran kemerdekaan pada malam 30 Ogos 1957. Jadi permulaan kepada detik bersejarah ini adalah pada pukul 10 malam di mana pada ketika ini wakil parti Perikatan dari Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura berpakaian baju Melayu hitam yang diketuai oleh Sardon Jubir. Jadi pada pukul 10.30 malam, seramai 300 orang pemuda telah membentuk perbarisan kehormat. Dan perbarisan ini telah diketuai oleh Ismail Bonta. Okey. Terusnya pada pukul 11.58 malam, semua lampu dipadam di kawasan Padang Kelab Selangor telah pun dipadam dan keadaan gelap gelita. Okey, jadi lampu mula dipasang pada detik 12.30 malam apabila jam besar telah pun berbunyi. So pada detik inilah apabila jam besar berbunyi, suasana di Padang Kelab Selangor itu sangat riuh rendah disebabkan apa? Pada ketika ini orang ramai yang datang telah pun melaungkan sorakan kemerdekaan iaitu merdeka, merdeka bergema di seluruh Padang Kelab Selangor. Jadi pada ketika inilah bendera Union Jack telah pun diturunkan oleh Tahir Abdul Majid dan diiringi dengan lagu God Save the Queen. Jadi saat ketika detik yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Persekutuan Tanah Melayu iaitu bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan diiringi dengan lagu Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertamanya kepada umum. Air mata bercucuran
gugur ke bumi disebabkan oleh tidak dapat menahan perasaan sebab perasaan sayu yang menandakan bahawa negara kita telah pun bebas daripada cengkaman penjajah. Jadi pada ketika inilah sekali lagi bergema di Padang Kelab Selangor apabila laungan sorakan merdeka dilaungkan oleh orang ramai sebanyak 7 kali. Okey, seterusnya pada pukul 12.10 tengah malam, Tengku Abdul Rahman telah pun menerima tabik hormat dan memeriksa perbarisan perwakilan negeri. Jadi pasukan pemuda perikatan yang diketuai oleh Abdul Majid Othman, dia telah membawa satu dulang yang berisi rantai emas. Jadi dalam rantai emas itu tergantung sebutir pingat emas. Okey, ada pingat emas, sebutir pingat emas. Di pingat emas itu terukirnya peta tanah Melayu dan juga gambar Tunku Abdul Rahman. Okey, di luar peta tanah Melayu tertulis perkataan bapa kemerdekaan. Jadi rantai emas ini telah dikalungkan oleh Sardon Jubir kepada Tengku Abdul Rahman sebagai menunjukkan rasa bersyukur kita telah pun mendapat kemerdekaan. Jadi pada pukul 12.25 tengah malam, Tengku Abdul Rahman telah menyampaikan ucapan di hadapan orang awam ataupun rakyat Persekutuan Tanah Melayu yang hadir di Padang Kelab Selangor pada malam itu. Jadi upacara pemasyuran kemerdekaan pada malam 30 Ogos 1957 berakhir dengan bacaan doa oleh Tuan Haji Mashud Hayati. Jadi pada ketika inilah macam cikgu kata tadi, suasana riuh rendah, perasaan yang tak dapat digambarkan oleh orang ramai yang hadir pada ketika itu. Sebab apa? Kita memang tak boleh gambarkan perasaan mereka. Sebab apa? Mereka sangat sedih, gembira, tak terkata. Tetapi perasaan ini orang kata tidak berhenti sampai tengah malam itu saja apabila pada keesokan harinya ada detik sejarah yang kedua terakam dalam lensa sejarah negara kita, iaitu upacara sambutan kemerdekaan buat kali pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu. Jadi jom kita hayati dan lihat bersama-sama peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka. Upacara sambutan kemerdekaan diadakan pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Jadi permulaan dia adalah dengan upacara perarakan barisan pasukan tentera dan pada ketika inilah anggarkan seramai 20,000 orang awam telah pun membanjiri Stadium Merdeka seawal 6 pagi. Mereka begitu teruja, begitu bersemangat untuk menyambut kemerdekaan Tuan Tanah Melayu yang pertama. Jadi di atas pentas pada ketika itu kelihatan Raja-Raja Melayu, wakil Queen Elizabeth II iaitu Duke of Gloucester serta beberapa orang pegawai British. Jadi upacara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos bermula pada pukul 8.15 pagi apabila Tengku Abdul Rahman tiba di perkarangan stadium. Selepas itu disusuli pula dengan ketibaan yang di-Pertuan Agong dan juga Permaisuri Agong serta Duke dan Duchess of Gloucester. Jadi upacara bermula apabila Duke of Gloucester telah pun memberikan ucapan dan juga telah menyerahkan surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tengku Abdul Rahman. Okey, jadi apabila Tengku Abdul Rahman menerima surat perlembagaan serah kuasa tersebut, Tengku Abdul Rahman telah pun membacakan pemasyuran kemerdekaan bagi mengisytiharkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu telah pun mencapai kemerdekaan dan kebebasan. Jadi pada ketika inilah Tengku Abdul Rahman telah pun mengangkat tangannya ke udara dan melaungkan merdeka, merdeka, merdeka sebanyak 7 kali. Selepas itu ada laungan azan oleh Ustaz Hasan Azhari menunjukkan kesyukuran rakyat Tanah Melayu kerana telah pun bebas. Okey, selepas itu bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dinaikkan sekali lagi dan diiringi dengan lagu Negaraku sebagai simbolik kepada upacara sambutan kemerdekaan. Sebanyak 101 das tembakan telah pun dilepaskan. Jadi ini menunjukkan bahawa negara kita telah pun
merdeka. Okey, selepas itu pada pukul 11 pagi, istiadat mengangkat sumpah yang di Pertuan Agong telah pun diadakan di Balai Rong Seri Istana. Jadi selepas itu disusuli pula dengan perlantikan jawatan-jawatan penting dalam kerajaan seperti Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri, Hakim Besar, Gubernur Pulau Pinang dan Melaka. Okey, selepas itu pada pukul 1.30 petang, majlis jamuan di residensi telah diadakan bagi mengucapkan selamat jalan kepada pesuruh jaya tinggi British yang terakhir iaitu Sir Donald McGillivray. Jadi Sir Donald McGillivray dan isteri dia telah berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur ke England. Tetapi sebelum berlepas, beliau telah pun diberikan penghormatan dengan dihamparkan permaidani merah dan juga perbarisan kehormat Batalion keempat Askar Melayu iaitu pada pukul 5.25 petang. Jadi di situlah berakhirnya upacara sambutan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Jadi sebagai rumusannya, dengan melalui sejarah perjuangan yang panjang dan berliku, negara kita akhirnya berjaya mencapai kemerdekaan. Jadi kemerdekaan yang sebelum ini diperjuangkan dengan pelbagai cara, akhirnya kita peroleh melalui rundingan. Oleh sebab itu, kita harus menghargai perjuangan yang dilakukan secara muafakat tanpa berlakunya sebarang pertumpahan darah. Tokoh nasionalis perlu disanjung dan dihargai kerana tanpa jasa mereka, kita tidak akan dapat merasai kemakmuran dan kesejahteraan pada hari ini. Okey, setakat itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Sehingga kita berjumpa di lain hari. Sekian, terima kasih. Bye.